Bismillahirrahmanirrahim. So, 14, 15 bagi apa? Qala mu'alif karasallahu sirrah. Demikianlah yang disebut oleh Syekh Muzdad di dalam kitab Ubbab, dan yang disebut oleh Syekh Ismail Al-Mukrih dan Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Raudhut Talib dan syarahnya ialah Asnal Matalib. Dan barang siapa mendustakan Nabi atau menyangkal satu ayat daripada ayat Al-Quran dengan ijma' segala ulama atasnya mengisbatkan dia, atau menambahi satu kalimah daripada Al-Quran serta diiktikadkan akan dia satu ayat daripadanya, atau meringan-ringankan Nabi dengan menyumpah dan lain atau lainnya, atau diringan-ringankan sunnah Nabi seperti bahawa dikata baginya, kerat olehmu kukumu kerana mengerat kuku itu sunnah Nabi. Maka dijawabnya, tiada mahu aku mengerat. Jika ada di sunnah Nabi pun aku tak mahu. Jawab kafir ia. Dia sengaja daripada benda yang membatalkan akan akidah. Ada kena jaga dengan baik. Bahawasanya jangan ayat Quran itu ditambah dan jangan dibuang walau satu ayat. Dan lebih lagi diengkar akan dia. Man jahada ayatan minal Quran faqad halal darbu unuqih. Siapa yang menolak satu ayat daripada Quran ni, maka halal dipancung tengkuknya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ai kinayatun anir riddah, menolak itu adalah kinayah pada murtad. Apalagi hukum Islam. Besok kerat tangan, besok habis orang makan sup tangan gitu. Besok kerat tangan apa orang nak kerja gitu kan. Kerat tangan mencuri, yang kau takut kau mencuri ke? Tanya dia. Kan kau lanun perempak, yang kau takut hukum Tuhan. Itu syariat. Benda yang nas qat'i, tak ada khilaf. Siapa ingkar dia faqad kafar, maka murtad orang tu, keluar daripada agama. Dan barang siapa menghalalkan yang haram dengan ijma', misal seperti zina, dia kata zina suka sama suka, dia kata apa salah, dia kata apa salah je, murtad terus, keluar daripada agama dia. Dan liwat, minum arak, mencuri, mengharamkan yang halal. Jadi mana benda yang halal dengan qat'i, tidak ada khilaf ulama, tiba-tiba dia engkar, maka hukum dia apa? Batal iman dan akidah dia. Dan mencuri semua haram tu. Dan halal dengan ijma' seperti berjual beli dan nikah, dan jadi ia kafir. Kalau dikata jual beli halal kan, atau dikata riba jual beli sama je kita, jawab dia habis. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, Allah Ta'ala mengharamkan akan riba. Sebab riba di sistem penindasan. Kulli qardin yajibul manfaat bahwa riban. Tiap-tiap pinjaman yang menarik manfaat, itu riba. Terbagi pinjam 10,000, kena bayar 12,000. 12,000 betul riba lah tuan-tuan, lebih. Menarik manfaat. Tak kira manfaat kewangan. Orang nak pergi minta hutang dengan kita. Orang nak hutang berapa dia hutang? 5,000 tuan. Okey. Orang nak minta hutang 5,000, kau pergi tebas aku punya hutang tu. Ada 1 ekar. Hukum dia apa? Riba tuan-tuan. Manfaat, bukan wang duit dia tuan. Mana dia nak pergi, kita pergilah. Sebab orang beri hutang ni besar kelebihan dia. Apatah lagi kalau dihapuskan. Orang tu pinjam duit kita RM50 tu kan. Tiba tak ada duit susah, kita halal. Atau kalau 100 ke, kita halal. Kalau 1,000 lagi besar, boleh. Menengung ni 1,000. Kalau boleh, halal lagi kan. Itu maknanya. Bila halalkan akan orang berhutang, kita halal, sabatallahu qadamahu ala sirat. Allah akan tetapkan kaki di atas sirat. Bermakna kalau dia berjalan atas sirat, dia teringat dulu ada orang hutang, Allah akan tahu aku halalkan dia. Siapa halalkan, dia akan tetap, dia tak akan jatuh atas sirat. Itu kelebihan orang hutang. Jadi Imam Nawawi kata, apa saja kelebihan yang telah kau sampai kelebihan pada telinga engkau, maka nak engkau amal walaupun sekali. Apa saja fadilah amal, walau sekali kita buat, supaya kita tidak kececeran di akhirat. Fadilah amal ni kita ada buat, walaupun sekali. Yang ni ada buat. Jangan ni Allah ni tak sempat, ni terlupa. Habis tu kosong jawab dia. Tu. Carilah siapa-siapa nak hutang kan, siapa ni nak hutang kan, ambillah RM50 lah, kata hutang kan. Tengok dia payah-payah, tak apalah, saya halalkan.
fadilat besar dia dapat. Ya, kalau dia tengok api neraka bukan RM50 tak, 5 juta pun dia bagi kalau ada. Ya, itu besar ni kita menghapuskan akan hutang orang yang dalam terdesak mana ya. Dan barang siapa yang menghalalkan yang haram, ya, judi haram, ada lesen bahawa halal, murtad jawab dia. Ya, murtad jawab dia. Tu dia mengucap balik. Dengan ijma' tu, seperti zina, liwat, minum arak semua tadi kan. Tu. Dan barang siapa menafikan wujub yang diwajibkan dengan ijma'. Wujub apa mana? Wajib. Contoh semayang 5 waktu, tu tak dikhilaf ulama. Adapun Fatihah lain. Fatihah benda mukhtalaf ya. Fatihah dalam mazhab Imam Syafi'i wajib. Mazhab Imam Hanafi tak wajib. Mari pakai ayat Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Quran. Kita baca semayang Allahu Akbar, baca inna anzalna ke, baca apa ayat pun sah semayang. Ya, tak baca Fatihah pun sah. Tapi baca Fatihah lebih baik sebab dia meraihkan pendapat Imam Syafi'i. Bahawa Imam Syafi'i pakai hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada semayang bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab ila surah Fatihah. Jadi maknanya benda khilaf. Kalau benda khilaf, dia kata semayang tak wajib baca Fatihah, maka kita tak boleh hukum dia murtad. Dia jadi Hanafi. Dia tak jadi murtad dia. Nah, jadi murtad mestilah kalau diingkar benda wajib tu ijma' ulama. Kemudian hadis yang sahih mutawatir tiap-tiap tabaqat, kalau diingkar baru kufur. Kalau benda tu macam surah Fatihah tadi yang kita pegang, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tu hadis sahih, tapi bukan hadis mutawatir. Hadis hadis ahad. Ya, perawi Zuhar makna bukan hadis mutawatir. Atau banyak syarat lagi. Ya, itu. Lama kita tahu wajib, ingkar wajib, kita tak tahu benda tu mukhtalaf tidak. Ya, kalau benda mukhtalaf jadi kufur kan ya. Tiba-tiba kata Fatihah tak wajib, kafir kau. Oh, jangan kan. Ya, tak boleh itu sebab tu tak sampai derajat di mana namanya ijma'. Dia benda ijma' sepakat, kemudian hadis dia sahih, kemudian hadis sahih tiap-tiap tabaqat. Ya, itu. Semayang 5 waktu. Tu ada. Ya, kalau kata semayang 5 waktu ni saya semayang je, yang wajib orang Arab je, orang Melayu mana ada. Ada awak dia kafir tu tuan. Atau diubah je semayang ni 5 dah sekat 3 waktu je. Macam-macam tentang akhir zaman tu Nabi kata pecah per 73 puak tu. Macam-macam pahaman ada tuan ni. Ada pula di pasar di kawasan apa? Tabung apa pasar besar tu. Pasar apa panggil? Pasal burung. Ada satu surau itu. Tapi dia buat orang mudah tangkap. Dia semayang maghrib 4 rakaat. Lebih pula satu. Dia panggil bono repak engkau. Macam-macam setan nak sesat. Dia tak semayang tu. Yang semayang dia sesat, dia tambah rakaat. Ya, tak ada nas. 4 rakaat semayang maghrib. Macam-macam tadi. Itu tak ada khilaf ulama tu. Kufur. Berarti semayang 5 waktu dan puasa Ramadan dan zakat dan haji. Ya, kalau diingkar dia, jawab dia habis. Ya, tu. Ingkar dia, kalau tak buat lain dia tak semayang. Tapi kita tanya semayang wajib, semayang wajib. Abang kita tak semayang pasal saya mengakulah saya salah. Lain. Itu dia akan dihumban ke neraka 80 hukbah. Man taraka salah muta'amidan abqahullahu fil nari samanina sanah wa fi kulli sanah hukbatin samanina sanah. Siapa meninggalkan semayang satu waktu je, abqahullah, Allah kekalkan dia fil nar samanina hukbah, 80 hukbah, wa fi kulli hukbatin samanina sanah. Ya, satu hukbah 80 tahun kali kan. Banyak. Kalau satu hari akhirat 1000 tahun dunia pula maut dia. Bermakna walau macam mana pun dia ada takkid, mana ada sempadan 80 hukbah. Bermakna tak kekal tu maksudnya. Ya, kalau kekal terus. Tu. Tapi berbanding kalau orang tadi dia ingkar semayang, ya semayang bukan wajib pun. Habis awak dia. Ya, kalau dia kata semayang yang wajib, saya tahulah saya tinggal saya mengaku dosa, itu lain tajuk. Dia tak jadi murtad sebab dia masih beriman dan yakin dengan kewajipan ibadat tersebut. Ya. Berbanding kalau dia semayang, minta kau semayang wajib semayang. Semayang ni kau wajib pun, dia kata saya suka-suka je gitu. Biar jawab dia. Ya, sebab akidah dia kena jaga ni. Dan barang siapa mendakwa ada nabi kemudian daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di Malaysia ada dulu kan. Nabi orang Melayu itu. Pandai-pandai dia ni. Pandai-pandai apa? Pandai-pandai buat WhatsApp. Atau membenarkan orang yang mendakwa diri jadi nabi. Dia tak mengaku jadi nabi, tiba-tiba ada orang mengaku nabi. Oh, dia yakin. Ya, ada pun kita tengok dari macam-macam.
Nabi kamu tak jamin, Nabi kami jamin kami semua syurga. Wah, itu kacau tu ni. Itu habis tu, murtad habis tu. Iaitu jadi kafir pada tanggal iman dia, kufur. Kalau tak bertobat dan tak mengucap balik sampai dia mati, maka masuklah dia dalam neraka secara kekal, khalidina fiha abada. Dan barang siapa menukas, yakni mendakwa tanpa bukti yang cukup atau menuduh sembarangan, maknanya itu makna barang siapa yang menuduh, menukas Siti Aisyah dengan zina. Oh, jahat ni. Bapak Syiah banyak tuan ni, dia bantai sahabat macam-macam, sampai dia mengkafirkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Udah Syiah ni paling teruk tuan ni, dia adik-adik Yahudi tuan. Dia banyak bersepak kat Malaysia tuan. Allah tak dikawal. Atau mengkafirkan orang Islam dengan tiada takwil serta dihalalkan mengkafirkan dia, maka orang yang kafirkan itu jadi kafir balik. Man kaffara mu'minan faqad kafar wa man lam yukaffir kafira faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang Islam dia kata kafir, atau dipanggil, hei si kafir, dia panggil, kafir apa dia? Kafir tu dia panggil dia main-main dia, faqad kafar, kufur orang tu. Jangan main-main bab merdeka, bab akad, bab kufur ni jangan main-main. Sungguh pun jadi, main-main pun jadi. Tu. Wa man lam yukafir kafira, dan kalau dia tak kafir orang kafir, dia pula kafir. Abu Lahab ni kafir, saya tak beranilah kafir Abu Lahab. Padahal tegang kafir dan kafir tu balik kat dia balik. Islam nak kita jelas, yang kafir kata kafir, yang mukmin kata mukmin, dah. Yang tak boleh kita menentu syurga neraka. Itu jaga. Dia tengok orang ni buat masalah, ni confirm ahli neraka, tak boleh. Sebab mungkin di akhir hayat dia bertaubat. Dan orang amal saleh kita kata, wah dia ni confirm syurga ni, dia tak pernah tinggal masjid, tak boleh, tak dibenarkan. Sebab al-ibra bil khawatim, kiraan manusia ke syurga neraka dia kira di ujung umar, indan tihai ajalihim, ketika dia embus nafas terakhir. Ketika itu kalau keadaan dia beriman, selamat dah dia. Sebab benda banyak bertukar dalam hadis 4 golongan. Ada di awal baik, akhir pun baik, mati beriman. Allahumma ja'alna minhum. Ada yang kafir awal sampai akhir pun kafir, wa na'udzubillah. Dan ada yang awal Islam, hujung kafir pun murtad, wal ayazabillah. Dan ada yang awal kafir, ujung di Islam pun ada juga. 4 golongan sentiasa berpusing, kata Rasulullah SAW. Jadi semua kita kena jaga, jangan terperangkap dengan benda itu. Ini ada orang kata, kita tak boleh lah kafirkan dia, mana tahu besok makna dia nak mati dia beriman. Kalau macam tu, saya pun tak boleh kata awak Islam, mana tahu awak Islam nak mati so awak kafir, macam tu lah kan. Tak betul itu. Isbatkan hukum yang ada sekarang, al-hal. Sekarang dia apa? Beriman lah dia. Kalau dia tak beriman, kufur lah dia. Ada yang tak boleh itu, kita memberi penentuan syurga atau neraka. Sebab syurga neraka kita tak tahu lagi. Sebab benda tu boleh berubah kedudukan. Dia boleh masuk Islam balik, kadang Islam boleh dia jadi rosak balik, wal ayazabillah. Dan satu lagi, barang siapa mencita-cita atas kafir, wal ayazabillah. Dia kata tahun-tahun sekian aku rasa aku nak murtad, dia cakap dia tu dah murtad dah. Yang habis autos. Atau ditaklikkannya akan kufur dengan satu, seperti dikata apa, digantung. Jika binasa hartaku atau anakku, jadi Yahudi lah aku. Habis terus. Masa dicakap tu batal tu akidah. Atau jika Nasrani aku, maka jadilah ia kafir orang itu. Ini semua benda-benda yang sangat penting, iaitulah batas-batas iman dan kufur. Diterangkan di awal supaya apa? Sebab semua ibadat tu dia ada syarat sah dan syarat batal. Kita semayang pun ada syarat sah dan ada perkara membatal. Ini dia tak mengaji sah semayang ni. Perkara batal semayang dia tak belajar. Tiba-tiba jadi imam semayang. Kemudian dia terkentut tanpa bergerak kain, dia jadi imam juga. Wisalam orang tak ada, semua nama barakah. Jadi maknanya apa? Dia kena tahu perkara yang membatal dan perkara yang mengesah, perkara yang menguatkan dia. Itu di antara benda-benda yang dibentangkan, insya-Allah. Kemudian summa qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ya Allah. Subhana khairu anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim ya.
Ya Rabbal